Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala masih kurnia nikmat kepada kita, boleh kita sama-sama di dalam satu majlisul ilm supaya kita menututi ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana keredaan Allah Ta'ala tu dia nak wi kepada orang-orang. Salah satu daripada keredaan pihak agama Allah Ta'ala, kita boleh pihak agama Allah Ta'ala ni merupakan, kalau kita nak kata modal sekali ngalaba pun boleh. Kalau kita nak kata pala modal yang paling besar pun boleh. Kerana berdasar agama ni dia kena faham dulu. Tak boleh kita nak mari panah dulu sebelum daripada faham. Faham tak? Panah sebelum daripada faham. Ada orang tu dia panah dulu baru dia faham. Tapi Islam ni dia nak faham dulu baru panah. Lagu mana? Faham dulu baru panah. Jadi agama Allah Ta'ala nak semaya, nak puasa, nak ibadat, nak buat segala perkara ni dia berasal daripada ilmu belaka. Sebab tu Nabi SAW dia kata lagu mana? May yuridillahu bihi khaira. Mana-mana orang semua atas dunia ni hak berasa kata sebenarnya Islam ni we kok Donald Trump lah. Tak gitu, moga dia pertahanan tipadi. Tapi we kok dia mak ye. Mak Cina. Ayahlah. Islam kok fort ni. Padahal tak ada jadi gapo lagi. Hak ni jadi bini kok tok lelaki je. Hak ni jadi tok lelaki kok bini je. Kita jadi seorang anak je. Nampak dah? Kita tak ada duk debel gapo. Sebenarnya nak ikut pada kaedah manusia ni kena ikut orang debel lah benar-benar hak. Nampak tak? Orang miskin mari depan rumah Orang miskin mari depan rumah kita terima lagu mana? Seorang nasi. Kita duk dapur dia makan nasi luar. Cuba orang kaya mari. Misal kata saya jadi nayuk. Misal ni bukan sungguh. Jadi nayuk ustaz mak, jadi nayuk ustaz mak. Mari depan. Nampak tak? Hak ni nak ayat bahawasanya manusia ni dia lagu tu. Tapi bagi Allah Ta'ala ni, dia tak. Allah Ta'ala ni dia nilai sama berlaku. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat Quran Allah Ta'ala dalam suratul Balad. Allah Ta'ala kata lagu mana? Laqad khalaqnal insana fi kabad. La ilaha illallah. Kita selalu ngapa ayat dia. Kita selalu faham, kita selalu dengar. Tu Imam duduk baca dalam satu ayat ni yang Allah Ta'ala kata laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya ciptaan Allah, kejadian Allah, manusia hidup atas dunia ni susah payah. Dia hidup atas dunia senang. Senang tu dalam nak mari senang. Tak gitu, nak mari senang tu dia mari susah dulu. Begitu juga seorang mak. Seorang mak dia kata, oh senang anak dak atas dukung. Senang anak besar dah. Senang anak boleh kerja. Berdasar daripada senang dia mari mana? Mari daripada susah. Kena pikul perut. Allah pikul perut. Boleh puasa pula. Pergi jalan. Gapa dia nak untuk nak beli barang-barang buka puasa. Anak duduk dalam perut 2 kilo. Nak tunjuk kata, hidup manusia tu satu bidai baru. Satu bidai Allah Ta'ala nak tunjuk kata, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya ciptaan Allah Ta'ala susah payah hidup atas dunia. Susah payah lagu mana? Cuba kita tengok. Pada hadut rumah tidur lebih sedap daripada mari ngaji.
Tapi Islam ni, sebab tu saya kata, sebelum daripada buat. Kena mengaji dulu sebelum daripada kita nak susun meropum dia. Supaya dengan Nabi SAW, dia nak panggil sahabat untuk pergi jihad kan. Bukan duduk dia panah jihad belakang. Semua tu duduk di dalam latihan belakang. Semua duduk di dalam bentuk yang Nabi SAW ajar belakang. Sahabat, ajar anak kamu naik kuda. Ajar anak kamu berenang air. Ajar anak kamu main mana. Semua tu duduk dalam latihan belakang. Bukan duduk dia. Pergi kita misal main-main. Nak pergi nak buat satu perkara. Misal kata kita suruh beki kereta. Beri panas kat kita. Kita nak beki boleh tak? Memang tak boleh beki. Apa? Berdasar daripada tidak ada pahal. Tidak ada tahu. Tidak ada reti. Tidak ada panas. Tapi kita nak pergi rekah boleh tak? Hak tu dunia tak ada gapo kita nak rekah. Misal. Seperti mana berlaku dalam hadis. Nabi kata seorang sahabat dia nak tanam buah tamar ke? Saya dengar tak? Nabi kata lagu mana? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dalam masalah agamamu. Dalam masalah dunia kamu. Masa tak sedap duduk di sini. Saya renuh kau lagu mana ni? Minta duduk seller dah. Moga kaki tak sapatan tu. Nampak tak? Nabi kata lagu mana? Kamu ni lebih tahu dalam masalah dunia kamu. Kereta nak beki lagu mana? Tak ada kena pakai hadis Nabi. Tak gitu. Kita lebih tahu dalam masalah dunia. Nak buat lagu mana. Tapi masalah agama, masalah semaya, masalah puasa, masalah ibadat. Semaya rajin. Ustaz Mak ngajar ni bahasa nak semangat. Takut saya tertipu. Ustaz Mak nak semaya zuhur 8 rakaat. Kih apa? Kih semangat. Boleh ke tak? Tak boleh. Tapi keruh kereta hak cabut sutir. Barisak bos sutir. Kita nak buh 2 butir. Kalau padai pun tak ada masalah. Tu nak ayat kata, dunia lagi. Tapi dalam masalah akhirat, dia kena reti dulu baru kita nak pergi buat. Semaya, kita tengok orang semaya. Nabi kata, sallu. Kamu semaya. Kama ra'aitumuni. Makna kata, kamu kena faham dulu Nabi semaya ke mana. Tak gitu. Bukan duduk dia. Kita tengok, orang tu semaya. Kita kebir turut dia. Semaya, kaifiat semaya. Benar kita nampak rokok sujud. Niat lagu mana. Semaya zuhur nak niat lagu mana. Tak gitu. Setengah saya biasa royak ke. Ibadat umrah. Ibadat umrah seorang pocik tak pandai nak buat umrah. Kih daripada tak ngaji. Kih daripada tak faham dulu pergi buat. Khabar-khabar kita kata, pocik, pandai dah umrah. Oh, dia kakak dia kata, oh pandai. Tak usah bosan. Ustaz Mak tak usah bosan. Kalau masalah umrah ni, oh kita pandai. Moga kita ngaji. Dia kata. Tapi khabar-khabar siapa masuk, saya kata, apabila kita nak niat ke, kita manilah dulu. Mani sunat, ihram. Ustaz, sunat ihram lagu mana Ustaz? Sunat ihram lagu mana? Moga fak kita suruh mani sunat ihram tak anak belakang, moga kita tak biasa buat umrah. Bagi orang tak biasa. Bagi orang biasa kih dia ngaji dah. Oh, sunat ihram payah mananya. Mani masuk dalam jamil, kita wirata supaya dengan kita mani junub. Tak gitu. Tapi seorang pocik ni dia masuk dalam jamil, dia kata, Ustaz Mak pandai niat lagu mana? Kita kata niat supaya dengan mani junub. Tapi kita tukar hak mani junub, kita mani sunat ihram. Dia selalulah buka air saja aku mani sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi sunat ihram tu dia duduk dalam jamatan 2 rakaat. Penat juga lagu ni. Hak pasang tak reti tu kita bosan. Tapi hak pasang tak ingat tu berasa berkira. Tak gitu. Semaya zuhur 4 rakaat, kita 5 rakaat. Tak ingat. Tak apa. Islam tidak ambil kesalahan. Nampak tak? Puasa bulan Ramadan. Tepat ni kita mari misal kata. Tak ingat kata puasa. Tepat ni kita tak mari tapi kita tak ingat puasa ataupun tak puasa. Apa khabar? Tak ingat. Tapi kita kena ambil atas dasar yakin dalam agama Allah Ta'ala. Sebab tu, Alhamdulillah. Pada hari ni, kita akan masuk tajuk yang kita tinggal lama. Tajuk apa? Tajuk setan. Allahu Akbar. Tajuk tinggal lama. Dia duduk mari tipu semua kita. Lalu tu insya-Allah Ta'ala pada hari ni kita akan ambil. Saya pun lupa habis dah. Tak ingat dah surat ni. Tahu duduk mana kebuk dah surat ni. Khabar-khabar bewi atas mari. Kena cari semula surat ni. Lalu tu Alhamdulillah. Kita akan sambung daripada perbincangan kita yang lepas. Apa yang kita sudah sapa bahawasanya. Cara-cara yang setan tipu kepada kita di antara 20 cara. Yang kita sudah ambil tahu dah. Hari ni kita nak tengok satu tajuk yang agak penting juga dalam hidup kita. Kerana apa? Kerana anggota dalam tubuh badan manusia ni
Satu anggota ni dia tepat kontrol. Sun bancakan sungsut sekali. Kerana apa? Kerana semua ni klik kepada benda ni. Mata dia klik kepada benda ni. Telinga dia klik kepada benda ni. Semua perkara tu dia klik kepada apa? Muslimin muslimat. Klik kepada apa? Klik kepada hati. Tepat bancakan besar sekali hati. Hati ni, kalau werung, kayak dia awak ke mana hati? Werung. Kita biasa werung belakang ni tak? Masa ngeceh hayasin dia lagu mana? Duk alek-lah. Ambil surat keping dia tulis rakta. Dia lepas peng. Hayasin dia ambil surat. Dia tengok rakta dia atas lagu ni. Tak gitu? Dia buat lagu ni. Ni wocai. Dia atas. Hak ni, kita biasa tengok wocai yang anak-anak kita duduk buat cahaya merah. Tak gitu? Wocai rupsong dia gula wocai tu. Hak tu kita selalu duduk tengok sama. Hak tu dia panggil apa dia panggil kuam fan saja je. Bukan hak sungguh. Cuba kita tanya bomo-bomo. Anak saya biasa tanya kata habis-habis. Wocai duduk dalam hati, duduk dalam ni kita ni lagu ni ke? Dia ambil ramah wocai dia wakrut, dia tanya kata habis. Wocai hak duduk dalam ni lagu ni ke? Nampak tak? Hak tu wocai yang mana kita bui takrif kata, sebut kata kuam rak. Wocai kita lagu mana? Lagu tu lah. Jadi rupsong, wocai, janguk, bubuh ko merah, ko kasih. Kalau bunga jamu, bobo kasih. Nampak tak? Supaya dengan one Valentine tu. Orang jatuh, tu wali'azubillah, agama demo tu cuma nak royak. Kata, hati ni, dia kita boleh tengok pada dua pandangnya. Yang pertama, hati yang orang pemuda di hari ni selalu kecek benda ni. Chandrak nah, aku kasih kamu. Kasih dengan apa? Dengan wocai tu. Nampak tak? Tetapi satu yang Allah Ta'ala jadi, iaitu wocai yang mana, kalau dia berhenti gerak sikit je. Lagu mana kalau wocai kita berhenti gerak? Habis dah lah. Sabit tu, nikmat sangat besar, salah satu daripadanya, orang yang ada hati boleh fikir. Hati hak duduk jalan tu dia jalan sama, dia tak berhenti kecuali siapa masa idza jaa ahadakumul maut. Apabila mari mati, orang mati kejut biasa dengar tak? Mati kejut ke gapo? Ke wocai dia berhenti. Apa dak khabar-khabar mari? Wocai ni kita bukan kecek, wocai hak werun duduk kecek. Tetapi kita duduk kecek satu ciptaan Allah yang Allah Taala wi belaka setiap manusia. Ada orang beranak daripada kecil, dia kata wocai lom lew. Tengok Allah Ta'ala tak wih nikmat. Sehingga kena mati semenjak daripada kecil. Ada orang sanggup nak pergi jaga wocai. Ayah yang ada duit kena hantar kepada orang payaban. Kena bayar 500,000. Ayah pejam mata sanggup bayar nak wih anak hidup. Asal daripada nak wih wocai gerak. Sebab tu kalau kita tengok bomo. Orang jadi bomo dia boleh perobat wocai. Nyakit wocai dia boleh perobat. Tetapi kalau nak perobat wocai naik tang apa dia panggil kuam pencing wocai ni, walaupun dia jadi wocai lom dia belah mari tubik tukar benda tu tukar benda ni boleh tukar. Tetapi hati seorang manusia, kalaulah dia tak kena agama, kalaulah dia tak kena Allah, kalaulah dia ada Allah tapi dia tak percaya kepada Allah, nak perobat lagu mana pun tak boleh. Ni bosan. Hati kalau kita tanya ada belakang. Dan juga lebih daripada anggota semua manusia, hatilah yang manusia tak boleh jual sekali. Apa? Kalau cabut dia mati. Mata ada orang jual. Mata. Kalau kita tengok negeri-negeri luar, orang curi budak, dia cabut mata, dia gibuh pada orang lain. Ada. Apa tak? Dia curi orang jadi rok tai. Orang jadi bawah pinggir ke? Dia ambil tai anak dia, tai hak orang baricak, mari tukar. Boleh. Tetapi hati so ni, walaupun royak kata Miki Hong, nak mari tukar hong dai hong ni tak boleh. Ni nak tunjuk kata penting gitu lalu masalah hati dalam hidup manusia. Kalau kita nak kecek masalah hati, sejak kita katuk hasat, kita kena kecek suku hati. Apa? Kerana anggota merupakan raja segala anggota kita. Semua klik kepada hati. Semua klik kepada hati. Kalau kita tengok orang ni kupi, mari mana kupi? Mari kaki? Tak, mari hati. Tak gitu? Orang ni lagu mana? Suka marah ke orang? Marah mari mana? Mari di hati. Lepas tu kalau pergi rumah sakit kata bomo, minta maaf kita ni suka marah ke anak, tolong tukar. Hati kita boleh jadi hati lain. Boleh buat tak? Tak boleh. Kerana
hati yang pesen kita sebut saat ni tadi, dia perlu lagu ni. Dia perlu kena dengar. Dia perlu kena ya dia setiap hari. Sebab tu Allah Ta'ala dia kata, afala yatadabbarunal Quran. Apa manusia tidak tadabbur Quran? Lalu tu Allah Ta'ala tarik dengan apa? Tak ada tarik dengan mata. Sebenarnya baca Quran tengok dengan mata. Baca Quran baca dengan lidah. Orang mata buta, ribu-ribu orang boleh baca Quran sebab mata buta. Bahkan boleh ngapa 30 juzuk. Orang mulut bisu, mulut tak boleh kecek boleh ngapa Quran. Kita biasa dengar seorang, dia bisu tak boleh kecek. Subhanallah. Dia baca satu ayat Al-Kursi. Subhanallah, muslimin muslimat. Apabila dia baca, walaupun tela dia boleh baca. Nak tanya benda lain, nak minta nasi dia tak boleh minta. Tapi ayat Kursi sehingga habis dia boleh baca. Tetapi hak pasal mata buta, telinga tuli, kaki boleh jalan, tangan boleh gerak, semua ni kita tak boleh kecek belakang. Hak kita nak kecek hak hati buta. Nyakit huacai 2 minggu sekali pergi rumah sakit. Tapi penyakit hati tak kena Quran, tidak pernah cek. Tanya for kita lepas daripada bulan Ramadan, berapa ayat kita baca Quran. Tu cek hati tu. Tak ada kena pakai bomo supaya ngecek COVID. Tak gitu. Bomo mari cek COVID di atas kepala pai. Tapi Allah Ta'ala kata, orang yang tidak tadabbur Quran, orang yang tidak ngaji Quran, orang yang tak faham Quran, am ala qulubihim. Allah Ta'ala tanya, adakah hati dia akfaluha, dikoci oleh Allah Ta'ala. Hati kalau koci so ni dia habis dah. Sebab tu syaitan dia akan masuk kepada pintu-pintu hati ni. Syaitan dia nak pergi barihan hati manusia. Tapi manusia dia tak barihan hati dia. Dia tak ada barihan wacai dia supaya hati dia kena Allah Ta'ala. Hati dia baca Quran. Hati dia apa dia panggil sifat marah. Hati dia lut sifat deki. Hati dia lut sifat-sifat yang tidak diredha oleh Allah Ta'ala. Apa tak? Tetapi hakikat yang sebenarnya, manusia dia jaga benda lain lebih daripada hati. Cuba kita tanya. Mani sabung mana? Ustaz, kita sabung dada. Jarang sangat. Kerolek kita nak sabun di muka apa? Kerana orang nampak benda ni. Tak apa tak? Muka kita orang tengok sama, Ustaz Mat pakai bedak ni. Nak mari takut masuk laisuk tak janggut. Lara tu. Tapi nak royak kata, semua manusia ni pandangnya sama belaka. Nak tubik luar rumah, tok lelaki kata pergi tubik luar rumah. Nanti dulu. Cari cumi dulu. Kalau orang jatuh sepak bojeng dulu. Ni ingat kata pakai piah je. Kalau tak pakai piah nampak bojeng juga ni. Apa tak? Nak royak kata, manusia ni dia suka Allah. Manusia ni dia suka jaga benda-benda yang zahirnya nampak. Tetapi hati, jarang yang manusia nak jaga. Kita akan contoh sifat marah. Sifat marah mari daripada hati. Kita nak marah ke orang seorang, hari ni dia buat salah, cak mutu tak kena depan rumah kita, misal main-main. Kita nak marah, nak tubik kereta. Nak tubik kereta, tak boleh tubik. Dia mari cak kereta depan rumah kita. Tengok tu tak ada. Gilai. Kita mari marah. Tak? Mari mana marah ni? Mari di hati. Mari sifat marah. Ada orang, hati di atas sampai ke linga merah. Tengok linga merah, marah tu. Ada orang, hati di atas pada muka. Tengok muka merah. Macam tu nak marah. Apa tak? Lalu tu, berapa ramai orang yang boleh jaga hati dia, tubik daripada rumah, tuai tak ada khabar-khabar, tuai klik pukul 5 malam. Kita nak pergi situ, tak boleh nak pergi sini, punah kerja habis. Soalan mula-mula, hak ni kita pakak-pakak lah. Saya sendiri, fok kita sendiri, adakah kita boleh buat dia klik? Tak apa, kita maaf kat demo. Dia sifat denih ni. Faham tak sifat denih? Denih. Bahasa Sia dia panggil apa sifat denih? Kan? Sifat denih ni, khususnya orang kita ni dia suka denih. Sehingga ada pepatah dia kata lagu mana? Aku tak reda siapa mati. Saya dengar tak kalimah ni? Aku tak reda siapa mati, walaupun dia kecek dengan mulut dia, hakikat sebenar adik kakak. Nak tunjuk hati tu. Nak tunjuk hati. Orang ceh tu kalau dia kata, aku tak reda siapa mati. Ada seorang budak. Seorang budak kita pernah tengok dalam masyarakat dia. Kerana mak dia lekat hotel dia. Mak dia lekat hotel dia, dia kata, Mak, nak duit. Lalu tu mak dia kata duit tak ada. Akhir dia kata lagu mana, Mek lekat hotel kita, misal kata 5,000.
Apa khabar mek dia kata tak ada duit nak bayar. Mek kalau mek tak ada nak bayar, mek dengan kita putus anak mak. Daripada duit sikit je. Khabar-khabar putus mak ayah, putus anak mak, becek dua orang tu. Becek gi mari adik kakak yang dirahmati oleh Allah. Saya pun baca juga. Dia kata lagu mana? Khabar-khabar satu hari mak dia tulis satu risalah. Mak dia tulis satu cat mai kepada anak dia. Mak dia kata mak ni kasih sangat kepada anak dia. Mak tidak ada kalimah walau satu pepatah nak ayat kata nak tatkak di antaranya anak dengan mak. Lalu tu anak dia baca risalah tadi. Anak dia tengok risalah keping yang pertama. Tubik air mata. Anak dia buka risalah keping yang kedua. Risalah ni makna cat mai. Zaman dulu dia tak ada terosak. Tak ada telefon. Buka keping yang kedua. Mak dia tulis habis. Semenjak daripada anak dia kecil. Dia makan pek berapa titik. Mak dia tulis dengan harga. Tidak boleh. Manusia nak menilaikan dengan pek harga mak. Mak dia tulis habis. Mak dia kata, misal kata dia semenjak daripada kecil. Jebur pek. Mak beli 50 kok. Mak dia tulis. Kau ingat je. Mak dia tulis semasa anak dia umur. Anak dia pergi sekolah. 10 kok sehari. Sehingga anak dia habis money, buat duit banyak ni semua. Tetapi bawah sekali mak dia kata, semua yang mak tulis, hak mak ingat saja. Hak mak tak ingat, mak tak tulis. Semua total dia 0 kok, anak tak kena bayar. Sekok abu. Anak sifat dengar kepada mak tengok. Siapa kejang putus mak. Walaupun dia yakin kata, syurga di bawah kaki dua ibu bapa. Tetapi dia sanggup nak kerak. Akhir adik kakak dia pergi cari mak dia kerana dia kasih kepada tok laki dia. Kerana tok laki kata kita tak ada duit nak wipek ke anak. Kena ambil duit 5,000 daripada mak dia. Lalu tu klik cari mak. Sutai. Apa dia panggil? Kam amla kam sutai hak seorang mak tadi. Dengan 2 pucuk surat. Pucuk surat yang pertama. Mak kata tidak pernah marah kepada anak. Walaupun anak marah kepada mak. Pucuk surat yang kedua. Baisit semua semenjak daripada hidup sehingga mak dia nak mati semasa anak dia pergi cari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni kita nak kecek masalah sifat dendam. Kalangan fak kita ada orang ngaji, aku tak reda dia sampai mati. Jangan guna sama sekali. Kalau nak buat lagu ni lakoh mayat aku dulu. Ha jalan belakang tu. Tunjuk kata hati kita bermasalah. Mengaji semua ustaz mak pakai kain subel khabar-khabar, mari hanisa dia. Apa tak? Hati masalah tu. Lalu tu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita ngaji pada hari ni, salah satu daripada tujuan kita nak baiki hati kita. Apa tak? Kita mari ngaji dengan Umi tadi. Umi waktu baik ayat Quran, masalah zikir, saya berdengar juga. Apa tak? Bukan makna kata kita tok guru tak dengar, dengar. Duduk dengar rumah. Umi duduk royak baca ayat Quran, royak zikir. Kita kena baca setiap pagi Nabi ajar lagu tu, Nabi ayat lagu ni. Kita duduk dengar. Oh. Tujuan apa? Tujuan kita nak membakikan hati yang sejahtera. Sebab tu Allah Ta'ala dia kata illa man atallaha biqalbin salim. Tengok Tuhan guna hati sangat penting dalam hidup manusia. Nak kecek setan hati pula. Tak ada apa tak? Habis lagu mana? Kita tukar motor dah. Baik, fak kita ngigam malam ustaz mak ngajah setan lah malam ni. Khabar-khabar tak tu setan. Baik nak masuk juga setan. Saya ni mengajar ni dia gi atau berasa dia lah. Dah. Alhamdulillah. Jadi kita gi hati saat ni kerana gapo sakut. Kerana sakut sun bancakan besar sekali yang setan nak kuapku manusia ni hati. Hati cuba kita mari tengok beberapa perkara yang syekh kita dia tulis di dalam kitab dia supaya nak tunjuk bahawasanya bapa gitu lalu setan nak guna hati di dalam kontrol bancakan masalah nak kita jadi jahat. Setan dia janji dengan Tuhan kan? Qala fa bi'izzatika. Dengan kebesaran Tuhan setan kata, tengok setan walaupun dia tak beriman kepada Allah, tetapi dia kata bi'izzatika. Kebesaran Allah Taala. Dia kata lagu mana? La arwiyannahum. Dia akan tipu, dia akan ngenak kepada manusia setiap bidangnya. Min baini aidihim daripada depan manusia, wa min khalfihim daripada belakang manusia, wa an aimanihim daripada kanan daripada kiri manusia. Dia nak tipu belakang. Jadi makna kata kita jangan nafi kata setan tak boleh tipu kita. Oh kawan ni tak apa, ingat Quran 30 juzuk. Tak. Setan tak tipu dah kita dak dek kakak. Hak ingat Quran lebih kena lagi. Setan ni dia ada radap dia juga. Dia ngaji setan.
ada permacang setan, ada doktor setan, ada satracang setan, ada dia masuk belakang. Supaya dengan saya, habis piatri, di atas hak doktor mari. Tak gitu? Di atas setan doktor, hak wahim maya tahajud ni. Di atas setan hak pasang tok guru. Dia mari belakang, cuba tanya fak kita, ada tak dalam hari yang kita hidup, tak ada kena tipu kat setan. 24 jam dia usaha, hatta kita nak tidur. Kita tidur lagu mana? Kita perhati. Kita nak tidur siapa depan terotak cang 7 dia nganggur mulut. Tak. Hak pasal nganggur mulut katuk mulut juruh juga. Hak pasal nganggur mulut pelai dengan air nak mati dah. Dia nganggur mulut. Setan masuk Setan masuk pergi bulu mata dia lali. Wah, kabar-kabar jenera depan terotak. Setan belakang tu. Lalu tu dia tunjuk kata kita kena jaga masalah hati. Kerana hati adalah pucatkan semua. Hati ni semua. Hatta otak. Dia nak fikir satu perkara, dia bancakan daripada hati. Lalu tu kalau kita dengar kita faham tak kalimah sia dia kata lagu mana? Kan tat sin cai. Nampak tak? Apa dia tak gunakan tat sin hok semong? Kita faham tak? Tengok pada bahasa kita nampak jelas. Kan tat sin cai. Koni tak sin cai wa carian tini. Tat sin cai hati dia yang mujo fikir, hati dia yang mujo wi, kata lagu ni. Hari ni nak mari ngaji. Penkan tak sincai. Hati kita, ustaz mak tak sedap mana sehari ya. Nampak tak? Esok pula, ustaz ni mengatuk, ustaz ni ngajar. Asal mari, penkan tak sincai belakang. Mari daripada hati belakang ni. Lalu tu dia kata lagu mana? Yang pertama kali, kita kena jaga dalam masalah syirik kepada Allah Ta'ala. Hal ni kita kecek panjang dah. Masalah syirik kepada Allah. Masalah sekutu selain daripada Allah. Masalah pergi selain daripada Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dalam masalah etikak ni. Hak ni besar sekali. Dia jadi wacai bagi agama. Semua dalam agama, kalulah syirik kepada Allah Allah Ta'ala kata, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Saya tak terima saya. Syirik ni, habis dah lah. Allah, makcik tu juru sungguh dia. Anak yatim 10 orang dia jaga. Makcik tu 10 orang jaga anak yatim. Setiap pagi dia mari, khabar-khabar subhanallah dalam hidup dia. Rezeki ni Tuhan tak uwi kali sebab dia kerja. Sebab kita gagah. Tuhan tu duduk atas langit. Kita tak tahu dia. Tapi, hak kita gagah. Tengok masa kita gagah, kita boleh beli rumah 5 juta ni. Nampak tak? Ni. Hak ni. Kita kena beringat. Yang pertama kali kita tak sipannya masalah syirik. Kerana kita dengar belakang dah. Lalu tu, dalam masalah ibadat, jangan kita masuk dua Allah. Seperti mana berlaku terhadap orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani, dia pakai otak saja. Cuba kita tengok Al-Masih. Al-Masih ni pihak Al-Masih. Nabi Isa. Nabi Isa ni kumpulan dia kata, anak Allah. Kumpulan ni kata, bukan anak Allah, dia anak zina. Jadi tu dua kumpulan. Hak ni pergi perangkat kata dia jadi anak Allah. Tapi orang Islam dia duduk mana? Dia tak pergi kata Nabi Isa anak Allah. Dia pergi kata Allah tidak ada anak. Lam yalid wa lam yulad. Tu Tuhan. Selalu tu kita ibadat. Kita mengaji. Kita buat segala perkara dengan Tuhan saja. Kita gantung dengan Tuhan. Mana yang kita kata, iyyaka na'bud. Hanya kepada Allah na'bud kami beribadat. Wa iyyaka, dan kepada Allah juga nasta'in kita minta tolong. Ustaz, lepas tu kereta bocor ni minta tolong orang tengah jalan tak boleh ke? Bukan hak tu, kita ada bukan kecek hatu tu. Kita kena faham molek. Kita bukan kecek masalah tayar bocor nak minta. Kalau boleh minta dengan Tuhan dulu comel. Comel. Tayar bocor, subhanallah. Nampak tak? Tayar bocor subhanallah. Kita tayar bocor, baru salim mari. Paruk. Lalu tu, minta dalam masalah dunia ni tak ada masalah lah. Tapi minta dalam ibadat hanya kepada Allah. Hatta kita nak minta kepada kubur-kubur pun tak boleh. Nak minta kepada kubur. Kita tengok kata nituk kita ni. Dia pernah kuat dengan kita. Dia jauh pada masa dulu. Dia pergi sejik sokmo rajin dia semaya. Lepas tu, kita kena pergi minta dengan dia sikit. Tak cek. Minta lawi amma masuk syurga. Jadi syurga tak cek ke? Ni. Dalam masalah minta,
Minta dengan Allah. Direct dengan Allah. Jangan jadi supaya dengan orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah dia kata lagu mana? Ma na'buduhum. Aku tidak beribadat kepada berhala. Aku tidak beribadat kepada satu perkara illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tak li tujuan sama supaya orang Islam ya, dia kata musyrikin kata. Orang Islam kata nak dekat dengan Allah melalui minta kepada Allah, semaya kepada Allah. Fak dia pun begitu juga, tapi dia buat kerana dia minta kepada Lata, kerana dia minta kepada Uzza, kerana dia minta kepada Manata, kerana fak ni orang soleh belakang ni. Orang juru belakang, pasal Allah kau nak minta ke orang soleh. Nampak tak? Ni pemikiran berdasar daripada otak kita. Lalu tu yang pertama, dalam masalah apa dia panggil? Syirik ataupun dalam masalah tadbir hati kita, jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Dan juga jangan syok dalam akidah. Tuhan ada tak? Tuhan ada dua kah? Ni syok ni. Semua ni berdasar daripada pemikiran orang dulu belakang ni. Pemikiran Yahudi, pemikiran Nasrani. Yahudi dulu, dia pergi Uzair sebagai anak Allah. Dia kata Uzair sebagai anak Allah. Tengok. Itu pemikiran yang batil saja. Lalu tu jangan syok dalam masalah agama. Lalu tu pintu syirik merupakan pintu yang pertama yang setan nak yuk-yung. Setan nak, apa dia panggil? Usaha nak kita buat syirik sebanyak mungkin. Apa? Kerana nak dia boleh masuk bancakan dalam hati kita. Tu yang pertama. Yang kedua, hati kita sentiasa lupa kepada Allah Ta'ala. Ni jalan kepada setan untuk masuk barihan dalam hati kita juga. Lupa kepada Allah Ta'ala. Gi jalan siapa kau sedap. Mula daripada waktu zuhur, dia kata nak jamak dengan asar. Sampai waktu asar, dia kata tak apa, nanti kita qada maghrib. Mari masuk maghrib, dia kata tak ada lagi, kita duduk sini, kita kena pergi cari masjid. Sampai kau masuknya waktu isya, dia tak boleh semaya lagi. Khabar-khabar, dia pergi jamak pula. 7 hari, dia pergi jalan, pergi jamak jadi satu. Tu. Bukan pergi jamak, pergi qada. Ni nak tunjuk kata, dalam masalah perjalanan, dalam masalah musafir, kita kena tak kata ibadat tu duduk depan juga. Kita pergi, apa dia panggil, misal kata pergi jalan bakok. Allah gitu lalu ada orang pasal tanya saya, Ustaz, kalau bakok tak ada masjid, Ustaz, nak buat mana? Kita pergi jalan satu tempat tak ada masjid. Pergi sampai sini tak ada masjid juga. Kita usaha cari dah. Nabi kata lagu mana? Waju'ilatil ardi masjidan wa tahura. Masjid Allah Ta'ala ni boleh jadi belakang. Berapa jamu boleh jadi masjid? Apa dah? Bila-bila kita tengok orang. Kalau kita tengok mana-mana tempat boleh jadi masjid belakang. Nabi kaya jelas. Nabi kata, dunia Allah, inna ardallahi wasi'ah. Sesungguhnya bumi Allah Ta'ala sangat luas. Tahu tak? Dalam hang, kita pergi dalam hang ni tak ada masjid. Tak boleh semaya kau. Boleh. Kita kena tunjuk tauladan kepada orang supaya tak sewi setan masuk jadi apa dia panggil? Masuk tipu dalam hati kita. Ini yang kedua. Dan juga dalam yang kedua ni email. Bila sebut masalah email ni kita faham belakang. Email lemah ni salah satu daripada jalan yang setan nak masuk menguasai hati kita juga. Email lemah. Email ni ulama dia bagi takrif kata lagu mana? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman ni dia naik, dia turun. Tapi yazidu bi ta'atillah. Dia naik apabila kita ibadat kepada Allah. Kita taat kepada Allah, dia naik. Wa yanqus apabila dia turun bila masa? Apabila kita taat kepada setan. Kita ikut setan. Siapa masuk pergi jalan, setan kata tak usah semaya dah. Pergi siapa tengah jalan, sokmo-sokmo duduk pakai mastura belakang, katuk muka. Juru. Siapa nak pergi bakok, anak kata, mek jalan bakok, apa? Ngandak perinjah. Khabar-khabar siapa tengah jalan kereta api, dia sanggup cabut kain kelubur mak dia. Untuk nak tunjuk kata, hari ni mai miwan endai. Hari ni hak anak. Anak minta cabut kain kelubur, khususnya anak pemuda kita sanggup cabut kain kelubur kerana nak rak perinjah. Ni, email mu. Ada agama bukan tak ada etikot tu satu tu je. Tapi dalam masalah hidup dia lemah. Quran tak baca. Ni mari belakang ni. Hasil dari belakang. Dan juga dia rakyat yang ketiga dia kata takabur. Takabur ni jalan yang setan nak masuk pada tubuh badan kita juga. Kita padahal tak ada gapo kita pergi kecek dengan orang ni. Fok kita ni dia suka. Orang makan pong kita suka sekali. Tak gitu.
Oh, yang ni makan pong ni nak pergi jumpa dengan dia. Oh, demo ni janguk sungguh bojeng belah sokmo dia kata. Hak tu mari padai kawin tengok piyo Dia tu dah lah. Kita jangan jadi asbab we jadi saing kita takabur. Kadang-kadang dengan sebab mulut kita. Ada dengan sebab mulut kita. Orang jadi mek khususnya saya pernah jumpa. Orang jadi mek khususnya anak dia nak tobek kerja daripada umur dia. Dia kata anak dia kata lagu mana mek? Balah mek dengan ayah. Anak dia kata mek, kita boleh tak sok tanakan di bakok. Anak dia kata mek dia kata lagu mana? Kerja-kerja ya. Boleh 50,000 boleh sanggup mek dengan ayah. Tapi anak jawab kata tapi saya saja tak boleh pakai kain kelubung. Mek dia kata bla-bla lah pakai kain kelubung lepas kerja boleh. Tengok. Kita jadi asbab what we jadi orang itu takabur, orang keluar daripada agama Allah. Padahal kita ni juru molek, orang ngajar dengan sama. Orang tak boleh mari Islam nara buka dalam YouTube pula dah. Tetapi kita jawab kepada anak kita bla-bla lah. Sudah kerja pakai kain kelubung jadi guru mana? Apa tak? Hak ni bahaya belakang ni. Ayah dia kata tak boleh. Agama Islam kena pakai ayah. Kalau ayah tua, pian nak basuh berak ayah. Kalau anak tak ada kerja nak beli pampers, tak ada, pian nak basuh berak. Ayah nganggur mulut. Kena juga. Apa tak? Ni kita nak tunjuk bahawasanya, jangan kita jadi asbab yang membawa kepada kita ni buat jadi orang itu dirakur kepada Allah Ta'ala. Jangan. Sama sekali, jangan. Dan juga membawa kepada orang deki. Orang deki kat kita ke? Kita deki kat orang ke? Jangan sebab. Jangan jadi sebab kerana jalan untuk settle masuk tipu kita. Hari ni mari ngaji Islam Narawasa nak pakai gelar 50,000 sekali beli Mekah baru ni tak ada nak pakai. Tak, mari Islam Nara. Khabar-khabar dia, selak baju dia buat lagu tu. Ini bukan cut jejen ni 100 kok je. Dia buka lagu tu. Dia mari dengan orang ngajar, dia tanya bewe-bewe. Bewe kata, gapo tak ada ke meja so? Sepuluh ustaz mak duduk ngajar. Ni bukan kita ni, orang lain duduk royak misal contoh mudah-mudah. Swingat tu. Dia ambil gelar 50,000 dia tak gitu. Ustaz mak duduk tengok, gelar dia comelnya tak. Kita kata, orang duduk tepi dia, mari hati dia. Allah 50,000 Tuhan ni buat apa lagi kat dia, kat aku tak awi Jadi kita tu orang lain seka jahat kepada Tuhan, orang lain jadi deki kat kita, jangan kita jadi asbab juga. Nampak tak? Hak pasang kebiasaan tu tak apalah, hak pasang sama-sama kita lagu ni, kita jangan sama lagu orang mari tengok, jangan sama. Hak tu tak apa, tapi yang nak membawa kepada takabur, membawa kepada orang deki dan juga membawa kepada hina orang. Jangan sama sekali. Mung tak ada gelar supaya dengan aku. Tengok aku ni tok lelaki buka gaji baru ni bawa aku pergi Mekah. Bagi duduk Mekah, duduk Rorang Hintan. Sebut sedap dia. Siapa di Rorang Hintan tok lelaki tanya kata tak sel kau beli mah 5 kok buat klik rumah. Dia royak kau sang dia padahal tak ada kena royak. Tok lelaki nak beli mah lah haram mo. Nampak tak? Tetapi dia nak orang ni mari deki kat dia. Hak ni jangan sama sekali. Itu setan belaka tu, setan nak masuk tipu kita melalui sebab lagu ni. Dan juga seterusnya, marah. Yang keempat dia kata, marah. Sekarang saya kat contoh saat ni. Mari marah, mari setan. Nabi ajar aku mana? Nak marah, ambil air semaya. Nampak nak claim pun? Tak ada li. Tak, kita kat contoh saat ni. Nak marah, ambil air semaya. Tak boleh ambil air semaya, semaya. Bukan tak boleh, ambil air semaya tak ada, pergi semaya sunat. Ning, orang panggil kata, jalan yang Nabi wi tak sewi setan masuk kontrol dalam hati kita. Apabila dia masuk, dia boleh kamsang belaka dah. Kita cuba tengok dalam sejarah, satu sejarah pernah berlaku. Seorang orang abid. Dia buat ibadat. Dia tak pernah zina. Dia tidak pernah buat kejahatan walaupun satu perkara. Khabar-khabar orang-orang dia mari. Dia kata, saya kena tubik daripada luar negara ni. Saya nak ambil anak tino, gitak dengan demo. Kerana ahli kampung tak agak sore abuk. Agak kat demo sore je. Tengok setan. Hak ni abid. Kita faham tak kalimah abid. Orang abid ni sentiasa buat ibadat tak pasal tinggal. Tu abid. Lalu tu, apabila seorang lelaki ni
Dia ambil anak dia gitak dengan orang hok yo wecai tisu. Tahu tak? Orang ni arak tak biasa minum, orang kampung habis cek kat tak nak cek ngaji dak. Tapi gi arak kepada tok guru. Ambil gitak kepada tok guru, khabar-khabar setan mari. Setan kata, mu ni duduk sore tak kena. Islam ajar mu suruh nikah. Setan mari comel. Suruh nikah. Dia mari tu masuk dalam hati dia. Kalau nak nikah dengan dia. Budak ni ada. Kalau gitu kita masuk minta budak ni. Goyak kat ayah dia. Masuk minta budak ni. Khabar satu masa kau pergi peternakan, kau pergi ayah dia tak ada nak klik lagi. Khabar-khabar dia seorang budak tu, dia zina dengan budak tu. Hasilnya daripada ni. Setan apabila dia boleh masuk kan. Dia gila lah. Dia boleh masuk dalam hati kita, dia di atas dah. Kalau budak ni duduk saja, peri ni, rugi ni. Tengok tak apa dah. Dia tengok, tengok sudah. Mu tengok gugi nyanyi kok dia. Dia terbaik makan jangan kok mu. Khabar-khabar mu tengok saja. Gitek tangan tak apa dah. Dia gitek tangan. Lepas pada tek tangan, heret dia masuk dalam bilik. Lepas heret dia masuk dalam bilik, komken dia. Lepas daripada komken dia, habis tak tahu nak buat ke mana. Pergi minum arak. Untuk Nawi, hilang pemikiran lagu tu. Tak siapa orang tahu. Khabar-khabar saya ajar pula lepas pada minum arak. Mabuk, ambil orang tino tu, bunuh. Kerana tak siapa royak kepada ayah dia. Apabila ayah dia mari, royak kepada ayah dia, anak dia mati. Berdasar daripada tipu setan. Hak ni kan, dia panggil rakyat sutai dah. Hak kita ni, dia ya dulu. Mari dengar dulu, ustaz dia royak. Oh, betul. Kita tengok orang ada sikit, tak ada gapo kita kata Alhamdulillah. Mujurnya dia ada. Mujurnya dia kaya. Mujurnya dia boleh tabarruk kepada orang. Kita tengok, khususnya masalah COVID baru ni. Kita tengok tak? Masya Allah, Islam Nara. Ada tu pansuk. Mana-mana tempat ada bagi baju. Anak yatim bagi selipar. Kita boleh tengok masyarakat kita satu masra. Boleh tunjuk kehebatan kepada orang ramai. Orang dalam Nara, tengok kita boleh buat semacam ni. Orang lain pun buat juga. Tapi nak tunjuk bahawasanya, setan tu naling masa COVID. Fok ni. Habis duit, hak ni habis 10,000. Hak ni 20,000. Apa? Kerana nak taat kepada Allah. Masuk pula bulan Ramadan. Apa tak? Ni nak ayat bahawasanya keadaan yang dalam kitab yang ada sebut berkenaan dengan cara yang setan nak masuk dalam tubuh badan kita. Seterusnya, dia kata apabila tubuh badan kita lemah. Lemah ni, satu perkara kita kena bicara panjang. Khususnya orang tino lemah mudah lebih daripada orang atas. Saya nak tanya fok kita. Dalam hidup kita pernah lemah tak? Lemah-lemah. Ada orang apabila mari lemah, ngeluh. Dah itu? Letih. Ada orang lemah dia ni. Kadang-kadang dia tak tunjuk lemah, tapi dia lemah dalam dia. Sebab tu Islam yang mengajarkan kepada kita, Islam ajar kepada kita seperti mana Umi sebut tadi. Suruh zikir. Gapo dia zikir? Zikir ni baca hak Nabi baca. Seperti mana saya pernah sebut pada fok kita. Kalau fok kita yakin kata fok kita lemah, jangan lupa sokara ni. Gapo dia? Gapo dia? Gapo dia? Ada duit. Bebe, ada duit 1,000 kau nak kat fok ni sikit weh. Kalau boleh jawab. Gapo dia? Kita baca ayat kursi. Ingat tak? Saya pasal ayat dah. Satu kali Nabi serah kepada pia. Abu Hurairah. Nabi serah kepada Abu Hurairah. Nabi kata Abu Hurairah, aku nak serahmu untuk jadi orang yang jaga zakat ke apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah, kelang hak zakat Nabi tu, suruh Abu Hurairah jaga. Lalu tu, Abu Hurairah pun jaga. Pergi anak koci dia, orang nak masuk ngenak tak boleh dah lah. Khabar-khabar mari seorang lelaki mari curi dalam kelang ganung hak Nabi. Abu Hurairah apabila dia tengok, dia kata ada orang mari curi. Dia nak pergi pegang, tak ada. Khabar-khabar dia pergi masjid Nabi waktu subuh. Nabi tanya lagu mana? Abu Hurairah tak ada royak cerita kepada Nabi. Nabi selepas maya subuh, Nabi tanya kata lagu mana? Nabi kata, ya Abu Hurairah, malam buat lagu mana kau ngawai curi? Abu Hurairah kejut. Nabi tahu mana? Khabar-khabar Abu Hurairah royak, dia kata, ya Rasulullah,
Dia tu mari curi aku, tak ada nak pergi dia. Mari pula kali yang kedua aku dia pergi dia. Aku royak dia. Bukan. Mari kali yang pertama aku pergi dia. Aku pergi dia, aku tanya dia, kata, "Bapa mari curi?" Dia jawab kata, "Kerana anak dia susah." Anak dia susah, tak ada makan dia terpaksa kena curi, nak bagi anak dia makan. Lalu tu Nabi kata, "Malam ni dia mari pula." Abu Hurairah pun nanti halu dah, ngitah halu dah. Nak mari pergi mana? Mari pula. Dia pergi halu dah. Demo semalam mari dah. Malam demo yak dah kata, demo ambil kerana nak bagi anak demo boleh makan. Lalu tu dia jawab lagu mana? Dia kata Abu Hurairah, "Mu jangan ambil aku ikut Nabi lah. Tapi, apa dia kata? Jangan ambil aku ni kepada Nabi." Dia takut ambil aku kepada Nabi, takut Nabi tamtuk dia. Lalu tu dia pergi ayat kepada Nabi pula. Abu Hurairah pergi jumpa dengan Nabi, dia tanya. Abu Hurairah, semalam cela itu mari buat lagu mana? Dia kata supa dengan hari tu juga. Nabi kata lagu mana? Malam ni dia mari pula. Kali yang ketiga mari sungguh. Kabar-kabar mari jumpa dengan Abu Hurairah, mari curi Abu Hurairah. Jawab. Dia kata lagu mana? Dia kata, "Wahai Abu Hurairah, aku nak royak satu kara, mu tak sewi aku masuk curi, mu baca dengan satu ayat." Abu Hurairah tanya kata, "Gapo?" Dia kata mu baca ayat Al-Kursi. Lagu mana? "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinat." Ingat apa kita? Ingat belaka. Baca tak? Alhamdulillah, baca. Hak dak baca. Hak ni. Lepas maya, Nabi ajar semua kata lepas maya suruh baca. Hak pasal pagi petang kena baca. Malaikat nak mari jaga kita. Setan tak mari ngenak kita. Hak ni kita duk kecek masalah lemah. Kita tahu kata kita lemah, apa kita tak pangkan. Saya tahu kata sakit kepala tak segi cari bomo. Tahu tak? Lalu tu apabila kita tahu kata kita lemah, kita kena cari jalan nak buat lagu mana setan tak boleh masuk dalam kelemahan kita. Kita baca ayat Kursi. Lalu tu apabila pergi jumpa Nabi, Abu Hurairah kata, "Ya Rasulullah, semalam pergi pula ya Rasulullah. Tapi dia kata tak serupa dengan malam yang pertama dan malam yang kedua." Nabi kata lagu mana? Dia kata, seorang lelaki tadi, dia tukar dengan satu gada. Dia kata, "Kalulah mu tak sewi aku mari curi lepas daripada ni, suruh Abu Hurairah baca ayat Al-Kursi." Lalu tu Nabi kata, "Betul tapi dia nipu." Kejut juga, betul tapi dia nipu. Gapa dia? Nabi kata betul. Hak dia duduk royak kata, suruh baca Allahu la ilaha illa, betul. Tapi dia nipu. Dia bukan orang lelaki, dia setan. Abu Hurairah kata, orang baru tahu. Tengok setan. Beribut dia boleh pengrang jadi manusia supaya masuk tipu, masuk buat. Lepas tu, hak pasal umur-umur kita tu biasa je. Dia nak masuk dalam tubuh badan kita, nak masuk kop klum huacai kita ni, tak ada pelik langsung. Dia masuk boleh buat setan. La ilaha illallah. Lalu tu, kita kena boleh baca setiap pagi dan juga setiap petang. Paling kurang malah hak lain widek. Ayat Kursi, satu ayat. Apa tak? Sebab tu setan dia mudah masuk orang lemah. Kalau kita tengok orang masuk jin, orang masuk setan, berasal daripada lemah. Mari lemah. Khususnya orang ada he ni, tunjuk kelemahan orang tino dah tu. Apabila orang tino dia mari he, lemah dah lah. Yalah tak apa kita. Saya tak tahu, tak asal mari he ni. Apa tak? Mari berasa lemah kadang-kadang. Kadang-kadang nak warga tu malah. Nak warga ni malah. Lagu tu tak? Yalah. Jalan. Masa itulah setan paling cepat dengan kita supaya nak masuk kontrol dalam hati kita. Dan juga seterusnya, pintu kebaikan semua kita katuk. Katuk pintu kebaikan. Dengan orang ngajar, malah. Orang sebut kata sedekah, dia jeling. Orang sebut kata semaya qiyamul lail, dia kata tak apa. Orang kata semaya jemaah, dia kata esok boleh. Kita katuk semua dalam kebaikan. Baca Quran, kita kata tak apa, nanti baca esok. Esok ada lagi baca. Pintu kebaikan kita katuk. Bila kita katuk pintu kebaikan, setan mari ada. Ini kita kecek hal setan. Dan juga seterusnya, kita berasa megah. Megah. Tadi tu takabur. Takabur lagu mana? Takabur ni kita berasa tinggi tadi. Hak ni kita berasa kata kita belakang. Sebab kahwin. Kalau tak ada Islam nara tak ada kahwin, tak boleh kerja belakang ni. Misal main-main. Kita mari berasa itu. Jalan kepada setan supaya nak masuk dalam tubuh badan kita, masuk tipu kita. Kalau demo boleh sore boleh buat. Apa demo dak buat gotu pula? Apa demo dak kacau gotu? Demo dak gotu goni, demo dak.
Dia mari pula soalan lepas pada tu supaya nak nak tipu kita dalam masalah untuk nak kita jauh daripada agama Allah Taala. Seterusnya kerahkan. Kerah. Tak. Quran kata lagu ni. Dia kata tak boleh tu Quran demo ni. Jadi nak turun Quran. Quran 1400 tahun lebih dah kita orang zaman baru. Zaman dulu tak ada Facebook. Zaman dulu tak ada TikTok. Apa TikTok? Pasal main belakang ni buat kita ni. Tak. Zaman dulu tak ada. Jadi nak guna Quran masalah ni. Jalan belakang tu. Tak boleh. Dan juga seterusnya masalah reba. Kita main reba, kita main judi, kita main duit anak, kita main duit. Tak kira duit gapo haram. Jalan kepada setan belakang supaya nak masuk barihan dalam tubuh badan kita. Dan juga seterusnya malah. Malah gapo? Malah dalam agama Allah Taala. Hak tu lah je. Malah ngaji, malah semaya, malah puasa, malah. Dalam agama ni malah belakang, jalan belakang tu. Dan juga seterusnya gapo dia panggil? Marah. Suka balas dengan orang. Suka balas padahal tak ada gapo kali. Orang tukar lipat. Oh, demo ni tak boleh, tak ada duit kau nak pergi beli selipar. Misal main-main. Suka balas dengan orang. Jalan kepada setan belakang tu. Dan juga yang kedua-belah kuping. Cuba saya nak tanya, hak saya duduk kecek 12 kara mari mana tu? Mari kaki kau, mari di lingo kau, mari di mata kau, mari mana? Mari di hati so belakang. Mari di hati so. Kuping. Allah, ni satu sifat yang setan mudah masuk sekali. Dan juga setan ni dia suka orang kuping. Dia suka. Dan juga pitu yang suka gapo dia panggil? Sum'ah. Gapo we orang puji kita ataupun buat we jadi ria, tu jalan kepada setan juga. Dan juga yang ke-14 suka kepada dunia banyak lebih daripada akhirat. Kita buat supaya kita nak dunia banyak lebih daripada akhirat. Dan juga yang ke-15 dia kata tipu daya dalam kejahatan. Begitu juga benar lebih kurang aja dia duk sebut. Yang ke-16 gapo long dalam masalah harta. Masalah harta ada dah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Suka taruh semua harta. Sampai bila siapa mati. Ni jalan kepada setan juga. Dan juga suka fikir jahat, suka fikir masalah lop kepada orang, jalan kepada setan juga. Dan juga yang ke-18 suka sairai orang. Suka sairai orang. Yoni sebab yoni buat jadi gotu sebab yoni. Jalan tu. Jalan kepada setan juga. Dan juga yang ke-19 suka tipu orang. Tipu orang celuk so. Makcik, waktu bid duit 20,000, waktu bid duit 5,000 seorang, minggu depan masuk 15,000 seorang. Tipu orang. Jalan kepada setan juga. Dan juga yang terakhir iaitu deraka kepada Allah dan Rasul. Jalan yang setan nak masuk tipu dalam bancakan kita juga. Ni dia duk sebut tentang 20 perkara setan nak masuk dalam tubuh badan kita untuk nak menguasai fak kita. Lalu tu yang terakhir saya nak sebut. Yang terakhir sekali dah. Sejak bermulai kita kecek. Yang terakhir, Nadi dia habis pukul apa? 10? 6 minit lagi. Baik. Yang terakhir, setan apabila dia masuk dalam tubuh badan saat ni, dia nak masuk buat gapo? Masuk buat gapo? Yang pertama, dia masuk supaya nak kita lupa. Mula-mula sekali. Lupa semaya. Kita dasar daripada lupa semaya, lupa buat gapo? Setan. Apabila setan masuk, dia buat kita lupa. Yang di antaranya, lupa untuk nak zikir kepada Allah Ta'ala. Nak zikir pada Allah Ta'ala lupa juga. Jalan tu setan belakang tu. Kerana kita wiluwe untuk dia masuk dalam tubuh badan kita, membawa kepada dia masuk dalam tubuh badan kita, dia tipu kita, dia buat lagu mana tak sewi kita ikut pada agama Allah Ta'ala. Yang kedua, apabila setan masuk dalam tubuh badan kita, dia buat kita sakit boleh. Dia buat kita sakit. Kita pergi buat sihir, kita tengok orang buat sihir. Saya pernah jumpa dengan orang seorang dia kata dia kena sihir. Kita jumpa dengan dia di Madinah. Dia kata dia kena sihir. Dia kena sihir ni. Kita tanya dia kata, "Bapa kena sihir?" Dia kata kerana bini dua. Bismillah. Dia kata dia bini dua.
Dia bini yang kedua, nombor dua ni cemburu. Yang pertama ni pergi cemburu yang kedua. Lalu tu yang pertama pergi buat sihir. Pergi buat sihir, Allahu Akbar. Dia kata, Ustaz, saya kena sihir ni lebih daripada sakit gapo-gapo lagi. Kalau Ustaz ambil kayu, mari katok saya, mari tibuk saya biar darah. Dengan kena sihir lebih sakit daripada kena sihir. Sihir tak ada sakit semua, dia kata. Khabar-khabar mari supaya dengan orang cicir dia. Khabar-khabar mari berasa dia sakit. Ni nak tunjuk bahawasanya setan apabila dia menguasai kita, tengok. Seperti mana pernah berlaku dalam masyarakat kita. Ambil air heavy tok laki minum. Ambil air heavy tok laki minum. Ambil tu ketar mari buat, kita pasal tengok belakang. Okay, ambil patung mari buat tok laki bini. Apa nak wi kasih. Apabila mari buat tu, mari ambil jarum mari buat. Allahu Akbar. Belakang tu. Nak wi jual aku. Nak wi jual aku. Fok kita pergi rumah Tok Bomo. Kita kata, Tok Bomo, kedai kita ni jual tak laku. Nak buat lagu mana? Tok Bomo kata, tak ayah. Dia ambil kertas keping. Dia soyak kertas keping. Dia tulis lam, dia tulis min, dia tulis nun, dia tulis ber satu, dia tulis ber lapan. Dia tulis pelik-pelik. Lepas tu bawah dia tulis kul huwallahu ahad. Tulis kul huwallahu ahad. Khabar-khabar dia orang mari ustaz baca. Ustaz kata tak apa kerana ada ayat Quran. Tapi subhanallah, itu dia sudah ambil nama-nama jin, mari capur supaya nak kita syirik dengan Allah Taala. Ni jual aku tak ada bahaya. Dah kita biasa sebut semua for kita buat we jadi sedap, jual we jadi murah. Aku. Dan juga setan ni apabila dia masuk dalam tubuh badan for kita, dia boleh tukar for kita hak tak pandai bahasa jin, dia pandai bahasa jin. Pandai bahasa jin. Kalau kita tengok saya pasal jumpa juga dengan orang seorang, dia kata orang ni boleh kecek bahasa Sia, Bali, Sanskrit. Kecek bahasa Bali. Kecek tak faham? Bali kecek. Tanya kata pandai tak? Tak pandai. Tapi boleh kecek. Sebab apa? Sebab jin menguasai dalam tubuh badan dia. Kalau kita pergi tengok orang Melayu seorang. Saya tak ingat tengok mana. Walaupun dalam klip video juga. Orang Islam kita seorang tu tak ana kecek sia orang kampung. Khabar-khabar pergi cari bomo tok ca. Pergi cari bomo tok ca tu boleh kecek sia dengan tok ca. Tok ca kata aku mana? Atamarap mai wai. Tok ca kata dia kecek sia lebih fasih daripada tok ca lagi. Khabar-khabar tok ca kata pergi cari bomo Cina. Cari bomo Cina kecek Cina dengan bomo Cina. Mujur tak cari bomo Arab boleh kecek Arab pula dah. Tapi nak ayat kata setan ni dia boleh buat supaya dia nak tipukan anak dia pergi kepada neraka Allah Ta'ala. Tujuan saja dia tipu kita nak kita masuk neraka. Sebab dalam neraka sikit lagi dia tak ada saing. Orang beriman masuk syurga belaka. Dia masuk neraka. Walaqad zara'na li jahannam. Allah Ta'ala akan masuk dalam api neraka. Dua kumpul. Al-jin. Jin dan juga manusia. Sakut ke mana jin dengan setan? Kita biasa sebut dah ke? Tak beza lagi asal sebelum nak jadi setan dia mari jin dulu. Dan juga jin dia ada dua, jin Islam, jin kafir. Hak mana kafir, setan. Hak mana Islam, dia tak panggil setan. Apa tak? Jin dia ada dua, jin ada masuk syurga, jin ada masuk neraka. Hak jin masuk neraka tu jin setan. Sebab tu perbezaan di antara jin, setan ni mari daripada jin. Apa tak? Iblis, ketua bagi jin. Benar sama je. Itulah di antaranya pada hari ni yang kita boleh sapa kepada fak kita. Satu bodrian berkenaan dengan nak buat lagu mana tak sewi setan masuk kuap kum hati kita supaya kita nak jaga hati kita tak sewi diraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah taala pada hari ni ada cukup sekadar ni, dan salah dan silap maaf pada saya. Apa yang betul insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.